Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para penonton yang hormat sekalian, ada masalah teknikal sikit. Masalah teknikal di studio kita di Taman Tun Dr. Ismail, di mana daripada ini kita nak transfer kepada Facebook. Nampaknya ada masalah oleh kerana internet begitu lemah rasanya pada malam ini. Jadi kita rekod, yang ini kita buat recording saja insya-Allah, dan dia akan dikemukakan, dibentangkan nanti insya-Allah secepat-cepat mungkin oleh Encik Mur yang menjaganya. Saya harap Encik Mur akan dapat buat edit dengan segera untuk kita tayangkan kepada para penonton dengan agak segera. Okey, malam ni kita hanya dapat bersiaran sampai 9.50 saja. 9.50 saya akan memberhentikan oleh kerana kita berdua saja, Pak Om dengan kita punya Pak Habib kita daripada Singapura. Jadi kita dapat 2 round begitulah. 2 round insya-Allah. Lepas tu saya akan tutup pada pukul 9.50. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan sebab besok kami ada program Qiyamul Lail di mana kita akan berada pukul 4 pagi besok. Jadi saya perlu berehat, saya pimpin Qiyamul Lail, kita buat sembahyang tasbih, kita buat sembahyang taubat, kita buat sembahyang hajat dan sembahyang witir, dan kita akan bermunajat, kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan hubungkan dengan lilihan air mata kita, air mata taubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi saya berharap dengan bantuan tuan-tuan perempuan yang mengikuti siaran ini, kita akan bersiaran sampai 9.50 saja. Tajuk yang kita bincang ialah amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ada 2 ahli panel malam ni, yang Brunei tak dapat bersiaran, yang di Indonesia pun tak dapat bersiaran, tapi insya-Allah dalam minggu-minggu yang berikutnya, kita minggu yang pertama, minggu yang ketiga seperti biasa, kita akan bersiaran tuan-tuan pukul 9.15 malam. Kita mula 9, pukul 9 malam tak sempat tuan-tuan oleh kerana Isyak lewat sekarang ini. Jadi kita bersiaran seperti dulu juga pukul 9.15 malam insya-Allah. Hari Isnin pukul 9.15 malam, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga insya-Allah. Para penonton, ya, kita mulakan saja. Minta Pak Habib daripada Singapura, alhamdulillah minta mengulas sikit, memberikan mukadimah. Kita ada 2 orang, Pak Habib daripada Singapura dan Haji Zahro Mazid atau Pak Om daripada Malaysia. Alhamdulillah untuk mengulas tajuknya yang kita akan bincang, amalan-amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai permulaannya insya-Allah kita akan akhirkan pada pukul 9.50. Saya nak minta Pak Habib daripada Singapura untuk memulakan perbincangan kita atas tajuk amalan-amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Pak Habib. Ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani kiram wa ahibba, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Hasan yang saya hormati, saudara saya Haji Zahro Mulikan, muslimin muslimat pendengar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi telah menghimpunkan kita dalam acara yang mulia ini, yaitu acara untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita kepada Allah dengan bermuhasabah, sentiasa untuk berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal yang mulia, amal-amal baik atau amal-amal yang soleh yang dapat mengangkat kita dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa fi ayatin ukhra, "Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallahul 'azim.
Ayat yang membawa maksud Allah Ta'ala menyatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita melihat pada ayat ini, kita akan dapat mengetahui di mana tujuan dan maksud daripada Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya, mengikuti segala perintahnya, melakukan segala ajaran-ajarannya. Dengan demikian, kalau kita dapat mengabdikan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, insya Allah kita akan menjadi makhluk yang bahagia di dunia dan sungguh cemerlang di akhirat kelak. Kalau kita melihat kepada tajuk pada hari ini, amalan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah, Allah menjelaskan, Allah memberitahu bahwasanya setiap amalan dan perbuatan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Contoh seperti haji, ada yang mabrur, ada yang mardud. Seperti puasa, ada yang menjadikan pelakunya orang bertakwa, ada juga yang berpuasa mendapat lapar dan dahaga. Begitu juga dengan salat, ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Firdaus dan ada yang berada di dalam neraka Wail. Jadi ketentuan ini harus mesti diketahui oleh setiap pelaku, di mana setiap amalan yang kita lakukan harus kita mesti mengetahui agar jangan setelah kita berpenat lelah kita tidak mendapat apapun hasil darinya. Jadi untuk menjadikan amalan kita ini mulia, amalan kita baik, amalan kita amalan yang soleh, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah mesti kita dari kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan beramal soleh. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyebut alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ini syarat pertama. Kalau dia mengatakan dia seorang beriman, tetapi dia tidak beramal soleh, tentu juga dia tak mendapat apa-apa. Dia melakukan amalan-amalan mulia, amalan-amalan soleh dan amalan baik, tapi dengan diri dia tidak beriman, dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi amal beriman dan beramal soleh merupakan syarat pertama dan utama yang harus ada pada diri seseorang. Yang kedua, untuk menjadikan amalannya mulia, mestilah bertetapan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah yang mencipta, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, dia telah menetapkan amalan-amalan soleh ke atas hambanya. Dan kita tidak boleh lari. Tidak ada pilihan lain untuk merubah, menambah atau mengurangi. Kalau sembahyang satu hari, zuhur 5 waktu, tidak sembahyang 5 waktu, tak boleh kita kata 6 waktu. Zuhur 2 rakaat, tak boleh nak ditambah dengan 3 rakaat, walaupun kita ahli ibadah. Begitulah dengan amalan-amalan yang lain. Kedua, amalan ini mesti juga mendapatkan contoh daripada apa yang telah Rasulullah SAW tunjuk dan ajarkan. Kerana Rasulullah SAW sendiri melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mereka bentuk sesuatu yang disukai.
Apa firman Allah? Wastamsik bima uhiya ilaika wa innaka ala siratim mustaqim. Allah berkata kepada Rasulullah SAW, Muhammad, berpegang teguhlah berpegang teguhlah engkau pada apa yang aku wahyukan, yaitu aku turunkan Al-Quran. Dengannya engkau akan berada di jambatan lurus yang siratal mustaqim. Dan kita tahu Rasulullah SAW tidak bercakap sesuatu dengan keinginan dan kemauannya, tetapi dia bercakap berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak dia berkata dengan kemauan nafsunya, tetapi apa yang dicakapkan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita mesti mengikuti contoh teladan apa yang telah ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, aku tinggalkan kepada umatku dua perkara. Barang siapa berpegang teguh kepadanya, pasti mereka akan selamat dan tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi ini dua harus menjadi pedoman kita, harus menjadi perkara yang sentiasa kita kehadapankan, kita dulukan dalam semua bentuk amalan yang nak kita kerjakan. Dan Allah telah mengaksuri teladan yang paling sempurna bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Bukan itu saja, Allah juga menyatakan kasih dan cintanya kepada orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Pasti dia akan mendapat cinta dan kasihku. Adapun perkara yang terakhir, yang keempat, ialah perbuatan itu mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita punya umpamanya sudah beriman dan beramal soleh, kita mengikuti apa yang Allah tentukan, perintahkan, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perbuatan itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah semuanya akan roboh, tidak akan memberi hasil yang baik kepada kita untuk mendapatkan balasan dari Allah. Seperti mana Allah sebut, wal amal saleh yarfa'uh. Amal saleh ini, amal-amal mulia, mengangkat, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila empat syarat ini menyatu, barulah dia boleh dikatakan amal mulia, amal baik, amal soleh di sisi Allah yang akan mendapat balasannya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Tuan Syed Abdul Rahman, Pak Habib kita, yang telah mengulas mengenai amal soleh daripada beberapa sudut. Yang hujung ni dia mengatakan prasyarat amal saleh dilakukan kerana Allah, prasyarat amal saleh mesti dilakukan ikut sunnah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pergi pada Pak Om. Pak Om, ada orang yang kita jumpa lah, orang-orang yang ada kedudukan dan sebagainya. Dia kata, aku dah buat amal saleh dah ni, aku dah buat amal saleh. Aku dah buat jambatan, aku dah buat bangunan, aku dah tolong orang, aku dah tolong nelayan, aku dah tolong petani, aku dah tolong pedagang-pedagang kecil, aku dah bagikan mereka loan, aku dah approvekan loan, aku dah buat amal saleh. Tetapi pada masa yang sama, amal salehnya kita tak tahu tujuannya, kita tak tahu hatinya, tetapi tidak ikut sunnah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana apa ni Pak Om? Ramai yang dikatakan kita dah buat Islam dah bagus dah. Aku dah buat itu, ini nampak semayang pun tak berapa jaga, dakwah pun tidak terlibat, amal ma'ruf nahi munkar pun tidak terlibat dan sebagainya, tapi dia klaim, dia mengatakan dia sudah melakukan amal saleh. Macam mana Pak Om? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu memang manusia banyak yang mengakui membuat perkara-perkara yang baik. Tapi apa yang Allah sukai adalah mereka yang membuat perkara di mana yang Nabi kita suruh buat. Macam Habib tadi cakap, ya.
Contohnya daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya, aku bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling Allah suka? Kata baginda menjawab, solat pada waktunya. Kemudian apa? Kata baginda, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Baginda jawab, jihad di jalan Allah. Baik. Itulah perkara yang Allah suka. Semua orang semayang. Tapi how serius orang semayang? Sebab bila kita kata semayang pada awal waktunya, apabila Allah menyebut, bila azan menyebut hayya ala solah, mereka semayang, sebenarnya Allah memanggil kita semayang. Tapi lah kita sebanyakkannya acuk-acuknya. Tak perkarang. Banyak dunia kita melebihkan dunia apabila Allah memanggil kita solat. Ya? Kita tidak mengutamakan apa perintah Allah. Perintah Allah, hayya ala solah, mereka semayang. Barulah kau cari dunia. Tapi tak, kita tinggal. Saya nampak tak apa ni, bukan sahaja kita biasa, para ustaz-ustaz dan para juga di tempat-tempat tahfiz, di tempat-tempat sekolah agama. Bila azan kumandang, pelajaran diteruskan. Tidak menghormati menyuruh budak-budak siap kita pergi masjid, pergi solat sekarang. Tidak. Dia tidak mengutamakan benda macam tu. Dan yang kedua apa? Kedua adalah kita membuat baiknya ibu bapa. Banyak kan mak bapak kita hantar ke rumah orang tua, tidak menghiraukan, tidak kena keutamaan pada ibu bapa kita tidak menghiraukan. Contohlah, kalau si ibu tinggal seorang, dia nak makan nasi di tempat sekian-sekian. Lepas lagi dah dia telefon kita. Kita kata, mak, tak boleh lah mak, sebab apa ni, besok lagi pasar dengan rumah-rumah jadi. Kita tidak menghiraukan, tidak mengutamakan ibu kita. Padahal itulah benda yang Allah suka. Ya. Banyak lagi. Kita sebagai seorang, kita kata kita ni orang yang takwa, orang yang mengikut perintah Allah, tapi kita tidak ikut apa yang Allah perintah. Jadi kita kena berbalik kepada apa yang Allah ajar. Buka kitab, bukalah sejarah, bukalah sirah dan belajar cara Rasulullah hidup dengan sahabat-sahabat. Apa yang diutamakan oleh Rasulullah kita ikut. Dan kita cuba mengikut apa yang Rasulullah buat. Kalau tidak pun kita cuba tiru dari hidup Rasulullah SAW. Itu yang ideal. Ya. Berjihad kerana Allah. Berjihad bukan kita berperang. Kita bersedekah, itu jihad juga tu. Kita berdakwah kepada kawan kita, kepada orang sebelah rumah kita pasal Islam. Itu perkara wajib, perkara yang mustahak. Tapi kita tidak ambil perkara berat. Jadi benda yang Allah suka tu kita tak buat. Kita tak hirau. Jadi banyak kita dah terpesong, kita lari. Kita mengata diri kita Islam, tapi kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT dengan Rasulnya. Allah Alam, Dok. Alhamdulillah. Begitulah maknanya para penonton yang hormat sekalian, teman-teman di Singapura, teman-teman di Brunei, teman-teman di Indonesia, teman-teman di Malaysia. Kita sedang bersiaran sekarang untuk tuan-puan. Oleh kerana ada sedikit masalah teknikal, kita tidak dapat bersiaran seperti biasa. Teman-teman daripada Brunei pun tidak dapat bersiaran. Daripada Indonesia pun tidak bersiaran. Hanya kita Malaysia dengan Singapura saja waktu ini. Pak Om tadi telah memberikan sedikit mengulas tentang prasyarat untuk menjadikan amal kita ni amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal yang disayangi, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang terakhir ni agaknya kita dapat buat dua pusingan aja. Pak Habib tentang amal soleh. Pak Habib telah menyebutkan tadi tentang prasyarat amal soleh dan macam mana melakukan amal soleh, kepentingan amal soleh dan sebagainya. Jadi dalam hidup kita ni Pak Habib dalam hidup ini ni, macam mana caranya, apa caranya di peringkat diri, di peringkat keluarga, setiap hari kita nak menambah amal soleh. Misal amal soleh dengan mak ayah,
jaga mak ayah, bagi makan mak ayah, suapkan mak ayah, khidmati mak ayah, bagi ubat kepada mak ayah, menangis bersama mak ayah, gembira bersama mak ayah, muliakan mak ayah. Itu dekat mak ayah. Tapi dekat jiran tetangga, mana macam amal saleh? Sayangi jiran tetangga kita, khidmati jiran tetangga kita, jaga rumah dia kalau mereka dia tidak ada dan sebagainya. Dan bagaimana di tempat kerja sampai dekat masyarakat dan sebagainya, dekat umat. Jadi macam mana agaknya yang terbaik untuk para penonton, kita bagikan sikit jalan kepada kita, Pak Habib, macam mana kita nak menambah hari-hari, kita nak tambah amal salih, supaya amal salih itulah yang mengiringi kita nanti masuk di alam kubur, mengiringi kita berada di padang mahsyar dan mengiringi kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Pak Habib? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bermaksud, sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalian diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kemudian mengajarkan amal ma'ruf dan melakukan nahi anil munkar. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau kita gabungkan ayat tadi dengan hadis Rasulullah SAW, kita akan dapati di mana Allah Ta'ala telah menjadikan manusia ini dalam keadaan sibuk. Manusia ini yang dijadikan oleh Allah ini seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Nashrah akhirnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila engkau telah selesai Muhammad dalam tugasanmu yang ini, carilah tugasan yang lain. Jadi kalau kita melihat hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mengerjakan amal-amal baik dan amal soleh, tidak ada hentinya. Tidak ada titik perhentian daripada pekerjaan kita. Kita disuruh setiap waktu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dari mana ia bermula? Ia bermula dari diri kita dan keluarga, jiran, teman-teman kerja, dan umat muslim khususnya, dan masyarakat lain secara am. Seperti mana kita Rasulullah bersabda tentang jiran, mazala Jibril sini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni aw kama qala. Selalu Sayyidina Jibril datang memberikan wasiat kepadaku, peringatan kepadaku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran ini pun akan mewarisi. Apabila aku meninggal kelak, akan mewarisi semua peninggalan dariku. Karena apa? Pentingnya berjiran. Jadi bagaimana kita perlu untuk berbuat. Itulah Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyuruh kepada umatnya, jangan duduk diam, jangan duduk santai, tetapi Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Rasulullah tidak mengatakan alimu, darsu. Rasulullah tidak mengatakan ajarkan, tetapi kata Rasulullah sampaikan. Karena kalau nak mengajar, kita perlu orang yang pakar di dalam satu bidang, baru dia berhak untuk mengajar. Cari orang yang otoriti dalam satu perkara, baru kita belajar. Tapi untuk menyampaikan ini, semua orang boleh bekerja. Tidak perlu dia menjadi seorang alim untuk menyampaikan agama. Ingatkan saja teman-temannya, jirannya, adik-beradiknya, bila nak solat, cepatlah sembahyang, sudah masuk waktu. Jadi dengan menyampaikan, Rasulullah memberikan kita kepada umatnya untuk berbuat pekerjaan yang paling
ringan dan mudah. Hari ini kita sampaikan satu perkara. Besok kita sampaikan lagi satu. Lusa kita sampaikan. Jadi ibarat kata makanan, kalau tidak dimakan dia tidak bertambah. Dia perlu dimakan baru ada penambahan. Begitu juga dalam pengerjakan amal soleh. Kita harus sedar karena Allah menjadikan manusia dengan tingkatan masing-masing. Syurga ada 8, yang paling tinggi Firdaus, kemudian diikuti dengan yang lain-lainnya. Maka kalau orang itu banyak beramal, banyak amalan mulia di sisi Allah, insya Allah dia akan berada bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus. Tapi kalau agak berkurang, dia akan berada di syurga yang di bawah dan seterusnya. Untuk itu, bagi orang yang beriman, kerja dakwah ini tidak ada hentinya. Bila berhenti, bila dia tutup mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barulah kerja agamanya selesai. Tetapi dalam kerja dunia, dia bekerja, cukup umur dia pencen, sudah duduk rumah. Tapi dalam masalah agama tidak. Jadi untuk itu, setiap hari dia harus berpikir. Setiap malam sebelum tidur dia berdoa kepada Allah. Andaikan Allah hidupkan dia pada esok hari, dia meminta agar esok menjadi lebih baik baginya pada hari ini. Untuk apa? Untuk dia berbuat amal soleh yang memberikan kebaikan terhadap dirinya dan juga kepada muslim lainnya. Jadi peluang ini dapat kita laksanakan semasa kita mampu untuk berbuat. Kalau tidak, pasti kita akan rugi. Saya kasih contoh yang mudah saja. Apakah anak umur 6 tahun boleh mematikan rumah yang sedang terbakar ataupun yang baru merebak apinya? Kalau kita tanya, budak umur 6 tahun, mana mungkin dia memadamkan api yang sedang berbak untuk membakar rumah. Tapi sebenarnya dia boleh, sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada padanya. Apa yang dia boleh buat, kalau dia nak ambil air, nak padamkan api, tentu tidak mampu. Tetapi yang dia boleh buat, berteriak, beritahu kepada keluarga, jiran tetangga, ada kebakaran, ada api, maka orang akan keluar untuk memadamkan api. Jadi begitulah peluang untuk kita berbuat terhadap agama Allah terlalu luas, dan cara untuk mendapatkan amalan yang mulia, berfaedah dan soleh di sisi Allah dengan berbagai macam. Firman Allah, Qul kullu ya'malu wa syakilati. Katakanlah setiap individu itu berbuat sesuai dengan kemampuan apa yang ada padanya. Jadi kalau kita ingin berterusan urusan dakwah terus berjalan, maka mestilah kita ada program yang khusus. Kalau tidak besar, yang kecil, tidak boleh ramai pun sedikit. Yang penting mesti berjalan dan berterusan. Wallahu a'lam. Allah, alhamdulillah. Saya nak pergi kepada ini yang terakhir, pergi pada Pak Pak tadi Habib daripada Singapura, Pak Habib kita menyebutkan tentang amal soleh ini. Amal soleh ini mesti dijalankan sampai akhir hayat. Sementara hal-hal dunia ini kita lakukan sampai kita pencen umur 60 dan sebagainya. Tetapi hal-hal mengenai amal soleh, amal kebajikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat, untuk diri, untuk keluarga, untuk umat sampai akhir hayat. Jadi macam mana kita nak didik anak-anak kita, terutamanya Pak supaya memahami konsep ini, bahawa amal soleh mesti dikendalikan, mesti dijalankan sampai akhir hayat. Sementara kerja dunia ini ada dia punya tempo dia. Sama ada 55 tahun pencen, 60 tahun pencen, tapi amal soleh tidak pencen-pencen. Macam mana Pak Ya, Dok, memang apa yang ditengahkan oleh Habib tadi memang kita akui betul, sebab dari kerja-kerja agama ni tak ada full stop. Tak ada titik nokta dia kata kita boleh berehat. Tidak. Setiap hari kita kena berdakwah. Setiap
hari kita kena memberi ilmu kepada yang tidak mengetahui. Contohlah kalau kita nak pergi ke masjid, kita mesti nampak orang yang solat yang tak sempurna. Kita wajib beritahu. Kita tak boleh berdiam diri. Ya? Jadi kita sebagai seorang tua, kita kena beritahu pada orang muda yang kewajipan agama ni adalah wajib, adalah mustahak untuk dipraktikkan. Dan tidak ada nak kata aku nak berehat, mana aku nak berdakwah, tidak. Benda ni is a continuing effort sampai ke nafas kita terakhir. Ya. Dan ni seperti Rasulullah SAW, dia tidak pernah berhenti menyebarkan agama mulia ini. Dia sebagai satu contoh. Dan kita sebagai orang tua, anak-anak kita patutlah latih. Kita sebagai contoh, kita kena tunjuk yang kita buat kerja-kerja dakwah yang anak-anak tengok. Dan kalau kita tidak buat contoh macam tu, macam mana anak nak ikut? Ya, orang muda-muda kita tengok contoh. Ya, kita menjadi back example pada diorang. Dan itulah kita macam Datuk sendiri. Saya kagum. Nak pergi, kita kagum 4 bulan berkeluar untuk berdakwah. Pergi ke masjid-masjid. Duduk dan bercerita tentang agama. Dan pergi merayu memberikan ilmu kepada mereka yang memerlukan. Itulah satu perkara di mana kita kena buat. It's not something which kita kena tak tepi, tak boleh, tak apa, tak payah. Kita kena buat. Saya pun mengaku, saya pun mempunyai kelemahan dari segi nak berdakwah. Tapi lah, kita kena perbaiki diri. Ya? Sekurang-kurangnya kita boleh mengajak anak-anak kita bersama berdakwah. Pergi menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Walaupun satu ayat, macam hadis yang tadi serang oleh Habib tadi. Walaupun satu ayat kita sampaikan, insya-Allah satu ayat itu boleh mengubahkan dunia. Kita perlukan penyatuan, kasih sayang, dan inilah yang mustahak. Menyampaikan dan mengeratkan silaturahim di antara umat Islam. Dan itu adalah di mana tugas semua orang, ada muda sampai tua. Allah Alam Datuk. Itulah saya untuk. Alhamdulillah. Para penonton dan betul sekalian, saya bagi pihak Pak Habib dan bagi Pak mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan kerana tidak bersiaran live pada malam ini. Ada masalah teknikal yang dihadapi oleh studio kita di Taman Tun Dr. Ismail. Agaknya internet malam ini agak lemah sikit, sebab itu kita tidak dapat transfer kepada Facebook untuk dinikmati oleh tuan-tuan secara live. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah 2 minggu daripada sekarang, kita minggu pertama, minggu ketiga tuan-tuan. Hari Isnin 9 suku malam. Minggu pertama, minggu ketiga yang akan datang ni, kita cuba insya-Allah mendapatkan teman daripada Brunei, teman daripada Bogor, Indonesia, yang sebagaimana bersama dengan kita 4 negara, iaitu Singapura, Malaysia, Brunei dan Indonesia, insya-Allah akan bersama-sama 2 minggu daripada sekarang, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Habib Said Abdul Rahman daripada Singapura. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak ataupun Tuan Haji Zahrul Zain. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan minta maaf atas sedikit tuan-tuan dan puan masalah teknikal yang kita hadapi. Bila masalah teknikal berkaitan dengan internet ni tuan-tuan dan puan, nothing much we can do. We don't have an influence. We don't have the means to set circuit apa yang berlaku dalam internet dan sebagainya. Tetapi apapun, sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan. Malam ini kita tidak dapat persiaran panjang oleh kerana kita tidak ada 2 lagi ahli panel. Jadi cukuplah dengan 2 round, 2 untuk Pak Aceh, Pak Habib daripada Singapura, 2 daripada Pak daripada Malaysia. Rasanya sudah cukup paling tidaknya membicarakan amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton matusan, saya sedang berada dalam hari ini hari 48 tuan-tuan, hari yang ke-48 dalam rangka 4 bulan
kita meninggalkan pengalaman rumah tangga kita insya-Allah untuk kita menjalankan satu tugas yang dipardukan kepada kita. Tugas kenabian dan tugas kerasulan, tugas yang dibuat oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kita nak sambung langkah-langkah baginda, nak sambung perkataan baginda, nak sambung gerakan jari baginda, nak sambung mujahadah baginda, nak sambung perjuangan baginda. Ini yang kami lakukan, tuan 11 orang, termasuklah Datuk Seri Pak Amin Rajab yang pernah menjadi chairman ataupun pengerusi kepada AirAsia, syarikat penerbangan yang terbesar dalam taman murah yang terbesar dalam dunia. Kita ada Datuk Zulkifli Zainal Abidin, seorang juru terbang yang senior, kapten dalam MAS, 40 tahun dalam MAS. Kemudian kita ada Datuk Saimi, seorang ahli korporat yang bersama dengan kita. Kita ada Dr. Fathi, dan kita ada berbagai-bagai lagi tuan-tuan latar belakang. 11 orang tuan-tuan, termasuk 3 orang anak muda berumur 30-an yang agak berjaya dalam dunia masing-masing, insya-Allah menyertai kita. Harap tuan-tuan insya-Allah ada masa tuan-tuan pergi kepada Facebook page saya Datuk Sultan Saruma Ali. Hari-hari tuan-tuan saya ada update, saya ada posting menceritakan tentang pergerakan kita hari ini, hari yang ke-38. Saya baru saja tuan-tuan menghabiskan satu kuliah sekarang ni di Surau Fathur Rahman di precinct 11 tuan-tuan yang dipanggil PPM Melinjau tuan-tuan. Alhamdulillah, imamnya bagus, pentadbiran suraunya bagus, kapetnya tebal, aircon berfungsi dengan begitu baik, dan saya nampak surau ditadbir, diurus dengan begitu cermat tuan-tuan, very immaculate dan inilah sebenarnya cara pengurusan rumah ibadah yang ditunjukkan oleh teman-teman di Surau Fathur Rahman ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi tuan-tuan besok. Saya berqiyamul lail, memimpin qiyamul lail di satu surau namanya Surau Al-Muhajirin di seksi di precinct 9 tuan-tuan di Putrajaya, bermula pada pukul 4.15 besok. Kita akan melakukan sembahyang tasbih, sembahyang taubat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah daripada 4.15 sampailah kepada azan subuh besok. Kita bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk mengabdikan diri, untuk rukuk dan sujud, menangis melilihkan air mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa meninggalkan amal saleh, meninggalkan amal jariah, memburu dunia, meninggalkan akhirat. Inilah yang kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada besok pagi. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebahagiannya mungkin kuliah subuhnya besok. Kuliah subuh yang ringkas kita dalam 30 minit saya akan livekan, sebab kita punya qiyamul lail tidak dapat di-livekan pasal kita sembahyang dalam agak gelap sikit dengan cahaya yang berbalam-balam begitu, sukar untuk kamera untuk catch up kita. Alhamdulillah. Apapun, berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada Pak Habib, terima kasih kepada Pak terima kasih kepada semua para penonton. Minta maaf kepada kami, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Insya-Allah 2 minggu daripada sekarang saya harap kita dapat bersiaran seperti biasa yang pernah kita bersiaran. Aku qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.